Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saleh bin Abdul Razak, nombor metrik A171419. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan hadis ataupun tugasan yang telah diberikan oleh berbahagia Dr. Ahmad Faqr Razi bin Muhammad Az-Zabidi, yang mana tugasan yang diberikan ialah syarah berkaitan dengan hadis Jibril. Baik, hadis Jibril tersebut berbunyi an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julus 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات اليوم اطلع علينا رجل شديد بياض ثياب الشديد لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحدا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه إلى فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر وخير وشر قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما مسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعى الشاء يتطولون في بنيانهم ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. Yang bermaksud daripada Umar radhiyallahu anhu qala, berkata Sayyidina Umar, suatu ketika kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada kami seorang lelaki yang berpakaian serba putih dan rambut yang sangat hitam, dan tidak terlihat kepadanya tanda-tanda dia adalah seorang yang bermusafir, dan tidak ada di antara salah seorang daripada kami pun yang mengenali beliau, sehinggalah dia terus duduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyandarkan kakinya kepada kaki Nabi. Kemudian dia merapatkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kabarkan kepada aku tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu ialah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah, dan kamu menunaikan salat 5 waktu, kamu membayar zakat, kamu berpuasa di bulan Ramadan, dan kamu menunaikan fardu haji sekiranya kamu mampu untuk melaksanakannya. Seterusnya Jibril bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anil iman. Apakah yang dimaksudkan dengan iman? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa kamu beriman kepada Allah, kamu percaya tentang kewujudan Allah, percaya tentang kewujudan malaikat Allah, percaya tentang Al-Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga percaya bahawa adanya hari kiamat, dan juga percaya kepada bahawa tentang ketentuan qada dan qadar. Lalu Jibril bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anil ihsan. Beritahulah kepada aku apakah yang dimaksudkan dengan ihsan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Maka hendaklah kamu melaksanakan ibadah kepada Allah seolah-olah Allah melihat kamu. Fa in lam takun tarah, sekiranya kamu tidak melihatnya, akan tetapi Allah melihatmu. Kemudian Jibril alaihi salam bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anis sa'ah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Orang yang tanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Kemudian Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni an amaratiha, yakni berkaitan dengan tanda-tanda berlakunya kiamat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, an talidal ummata rabbataha.
antara tanda-tanda kiamat ialah para ibu melahirkan tuan-tuannya, dan kamu akan melihat orang yang bertelanjang dan tanpa memakai baju serta pengembala kambing saling berlumba di antara satu sama lain dalam mendirikan bangunan yang megah yang menjulang tinggi. Kemudian lelaki tersebut pergi, yakni Jibril pergi, dan Sayyidina Umar pun berkata, aku diam sehinggalah Nabi SAW bertanya kepada aku, yakni kepada Sayyidina Umar, kamu tahu tak siapakah yang datang kepada kita sebentar tadi? Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan kepada Sayyidina Umar, itulah Jibril datang kepada kamu untuk mengajar kamu tentang agama kamu. Baik, sebelum saya menghuraikan ataupun berkongsi berkaitan dengan hadis ini, elok kiranya kita berkenalan dengan perawi ataupun perawi hadis ini, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab merupakan juga kadang-kadang dipanggil sebagai Umar Al-Faruq ataupun Umar, dan ia merupakan berketurunan daripada Bani Adi, iaitu salah seorang daripada golongan Adi Quraisy. Beliau juga menjadi khalifah yang kedua dalam kepimpinan ataupun di dalam kerajaan Islam pada 23 Ogos tahun 633 Masihi hingga 644 Masihi, bersamaan 22 Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah, dan ia merupakan salah seorang daripada Khulafa Ar-Rasyidin. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dilahirkan di Mekah, dan bapanya bernama Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Beliau juga dikatakan terdiri daripada golongan kelas pertengahan, yang mana sewaktu kecilnya beliau pernah mengembala kambing, dan pada zaman waktu ketika beliaunya dewasa, beliau merupakan seorang peniaga yang selalu berulang alik ke Syam ataupun Dimash bersama barangan dagangan beliau. Beliau juga merupakan salah seorang yang berilmu, yang juga merupakan seorang pejuang wira yang gagah dan terkenal dengan kegagahannya dan kebengisannya. Jika kita melihat kepada huraian para ulama berkaitan dengan hadis Jibril, antaranya Qadhi bin Al-Iyad yang wafat pada tahun 540 Hijrah, yang berkata hadis ini merangkumi semua amal ibadah zahir dan juga batin, di antaranya soal iman, tingkah laku anggota badan, keikhlasan, dan bagaimana cara untuk kita menjaga diri daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amal ibadat kita. Begitu juga ilmu-ilmu syariat, semuanya kembali kepada hadis ini dan merupakan pecahannya. Beliau juga menjelaskan bahawa berdasarkan hadis ini juga Qadhi bin Iyad menulis sebuah kitab yang dinama Al-Maqasid Al-Hisan Fima Yalzamul Insan, yang mana merupakan syarah Sahih Muslim. Antara ulama yang lain, pendapat ulama yang lain berkaitan hadis ini daripada Imam Nawawi, yang mana wafat pada tahun 676 Hijrah, yang berkata bahawa ketahuilah bahawa hadis ini menghimpunkan pelbagai cabang ilmu, menghimpunkan pelbagai cabang ilmu pengetahuan, sama ada segi sudut adab, kelembutan. Bahkan hadis ini merupakan pokok Islam seperti mana yang diriwayatkan Qadhi di dalam yang seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Qadhi bin Iyad. Seterusnya Imam Al-Qurtubi yang wafat pada tahun 671 Hijrah berkata hadis ini amat layak dan amat sesuai disebut sebagai Ummu Sunnah ataupun induk kepada ilmu hadis, kerana di dalamnya terkandung tentang ilmu hadis. Dan seterusnya Ibnu Daqiq yang wafat pada tahun 702 Hijrah berkata hadis ini seakan-akan menjadi induk sunnah, sebagaimana surah Fatihah yang menjadi ummu Al-Quran, kerana surah Fatihah itu merangkumi seluruh nilai yang berada di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan hadis Jibril ini. Kemudiannya Ibnu Rajab yang wafat pada tahun 795 berkata hadis ini merupakan hadis yang agung kerana merangkumi semua penjelasan agama. Kerana jika kita melihat di dalam hadis ini, di dalam akhir hadis ini ialah Nabi SAW mengungkapkan bahawa Jibril datang
kepada Nabi SAW dan para sahabat ketika itu untuk menjelaskan tentang agama dan menjelaskan kedudukan Islam, kedudukan iman, kedudukan ihsan dan semuanya yang dinyatakan di dalam hadis tersebut menjadi asas kepada agama Islam. Baik, jika kita melihat kepada keseluruhan hadis Jibril, kita melihat bahawa Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW dalam keadaan menyerupai seorang manusia yang tidak dikenali oleh seorang pun, tidak dikenali oleh seorang pun daripada kalangan sahabat Nabi SAW, yang mana Jibril alaihissalam datang ketika itu dalam keadaan berpakaian serba putih dan bersih tanpa sebarang tanda-tanda yang menunjukkan bahawa beliau merupakan orang yang bermusafir. Yang mana jika kita lihat juga ketika mana Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW bertanya tentang 4 perkara, dan 4 perkara tersebut ialah apakah itu iman, apakah itu Islam, dan apakah itu ihsan, dan bilakah berlakunya kiamat dan tanda-tandanya. Dan Nabi SAW menjawab satu persatu soalan yang ditanya oleh Jibril, dan ia dibenarkan oleh Jibril alaihissalam terhadap soalan-soalan, jawapan-jawapan yang telah diberikan oleh Nabi SAW. Kedatangan Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi SAW, semua soalan tersebut ialah untuk mengajar para sahabat Nabi SAW yang berada bersama Nabi SAW ketika itu, untuk mengajarkan kepada mereka tentang urusan agama. Dan sesungguhnya hadis ini merupakan hadis yang hebat, sehingga kan sebahagian ulama menamakan hadis ini sebagai ibu hadis. Begitu juga di dalam Al-Quran terdapat juga ibu Al-Quran yang dinamakan dengan Ummu Sunnah kerana sebuah hadis kembali kepada hadis ini. Selain dari persoalan iman, Nabi Jibril alaihissalam juga bertanya kepada Nabi SAW berkaitan dengan Islam. Dan Nabi SAW menjawab dengan memberi jawapan dengan disebut satu persatu rukun Islam yang jelas di dalam hadis tersebut. Sekiranya rukun-rukun Islam yang dinyatakan oleh Nabi SAW ini diaplikasikan di dalam kehidupan dengan cara yang sebaik-baiknya, sudah tentu ia akan membawa kepada kejayaan yang besar kepada mana-mana individu, masyarakat dan juga negara. Yang pertamanya apa dia? Bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad SAW itu sebagai pesuruh Allah, dan kita melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam, kita menunaikan zakat dan melaksanakan fardu haji sekiranya kita mampu untuk melaksanakannya. Maka jika kesemua ini kita dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar Islam, benar-benar mengaplikasikan apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis tersebut. Dan jika kita melihat kata dasar daripada Islam itu sendiri berasal daripada perkataan dasar salama yang membawa maksud taat dan patuh dan aman dan juga damai, serta terlepas jauh daripada kekurangan zahir dan batin. Manakala dari sudut istilah syarak pula ialah Islam, yang dimaksudkan dengan Islam ialah kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah seperti mana yang disampaikan oleh Nabi SAW. Seterusnya Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi SAW, apakah itu ihsan? Ihsan menurut pengertian yang disebutkan di dalam hadis di atas ialah menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat Allah. Jika kita tidak melihatnya, sesungguhnya kita perlu letakkan di dalam hati kita bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Menyembah Allah bererti kita mengabdikan diri kepada Allah dengan beribadat menurut cara yang baik ataupun mengikut cara yang baik pada zahir dan batinnya. Ibadat yang dilaksanakan menurut hakikat ihsan mesti tertumpu ataupun hati kita ni solid, tertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidak kepada yang lain ataupun kerana manusia yang lain. Islam
dalam ibadat adalah antara martabat yang paling tinggi dan mulia. Oleh itu ibadat perlu dibina di atas dasar yang penting agar memenuhi matlamat ihsan dalam beribadat tersebut. Pertamanya ialah cinta kepada Allah, iaitu merasa tawaduk dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar timbul perasaan kita meminta, iaitu raja kita, dan kita mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang keduanya ialah taqwa, iaitu kita takut, khauf, dan kita merasa kerdil apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ibadat seperti ini menyebabkan seseorang itu lebih bertanggungjawab terhadap ibadatnya dan akan melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, dan keikhlasan itulah menjadi asas yang penting dalam menentukan kesempurnaan amalan dan ibadat seseorang. Uniknya ihsan dalam Islam ialah manfaat ihsan itu akan kembali kepada tuannya. Ini dapat kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang bermaksud jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan yang kamu lakukan itu akan kembali kepada diri kamu, dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kesannya juga, yakni kesan yang buruk, akan berbalik kepada diri kamu juga. Sekian daripada saya, Muhammad Saleh bin Abdul Razak, A1711419. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.